Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita masuk ayat yang lain pula yang berkaitan dengan tajuk yang kita bicarakan, iaitu ayat 200 daripada surah Al-A'raf. Kemarin surah Yunus, hari ini patah balik belakang sikit. Surah Al-A'raf ayat 200. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila ditimpa was-was daripada syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat, yakni mereka mengingati, melihat kesalahan-kesalahannya. Dalam tafsir Al-Jalalain dia kata tazakkaru ayil iqab Allah wa thawabah. Mereka mengingati siksa Allah dan pahalanya. Fa idahum mubsirun, lalu mereka melihat al-muhiq, yang benar daripada yang tidak benar. Jadi ayat ini menceritakan bahawasanya kita perlu memohon Allah melindungi kita daripada godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Tu ayat 200, innahu sami'un alim. Ayat 201 kata orang yang bertakwa itu apabila ditimpa godaan syaitan, mereka sedar, lalu mereka mengetahui bahawasanya mereka sedang digoda oleh syaitan. Mereka sedar dan mereka segera bercanggah dengan apa yang digoda dan diajak oleh syaitan. Orang bertakwa bila dia nak jadi salah, dia tersedak, kerana sebelum itu dia orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian cerita dalam surah Yusuf, Allah berfirman dalam ayat 90, innahu man yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik.
Jadi ayat ni cerita 3 sifat orang yang mulia. Yang pertama bertakwa, yang kedua bersabar, yang ketiga melakukan kebaikan, iaitu al-ihsan ataupun al-muhsinin. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang besar, menjadi menteri yang diziarahi oleh abang-abang dia yang bunuh, yang lempak dia masuk dalam telaga, maka mereka berkata, kata Nabi Yusuf, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ini cerita dalam ayat 87 surah Yusuf. Qala hal alimtum, ayat 89 surah Yusuf. Nabi Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui, yakni keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu, ketika kamu jahil. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Ayat 90. Abang-abangnya berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Nabi Yusuf menjawab alaihissalam, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurniaannya kepada kami. Walaupun kamu dulu nak bunuh saya tahu masuk dalam telaga apa semua, tapi Allah anugerah istimewa kat kami. Allah selamatkan kami, naik di darjat kami sehingga kami jadi pembesar dalam negara. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah dah bagi kurniaan yang amat hebat kepada kami. Angkat Nabi Yusuf jadi menteri keuangan negara daripada seorang budak yang nak dibunuh oleh abang-abangnya, tahu masuk dalam telaga. Tiba-tiba Allah selamatkan dan ubah Nabi Yusuf menjadi orang yang hebat. Nabi Yusuf kata, qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah dah bagi limpah kurnianya, kurniaan yang melimpah ruah, melimpahkan kurniaan kepada kami. Kemudian disambung ayat itu, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ujung ayat 90 surah Yusuf ini menceritakan Nabi Yusuf kata, saya Allah bagi limpah kurnia yang banyak kerana saya ada 3 sifat ini, dan 3 sifat ini juga perlu ada kepada orang lain. Sifat pertama, innahu man yattaqi, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa. Sifat yang kedua, wa yasbir, dan dia bersabar. Orang yang memiliki 2 sifat ini, takwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajra, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran istimewa, tidak menyia-nyiakan pahala al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita takwa, kita sabar, kita buat baik, pasti Allah bagi ganjaran yang baik. Jadi ayat 90 surah Yusuf masih membicarakan tentang tajuk takwa yang disertakan dengan yasbir, sabar, yang disertakan dengan al-muhsinin, bersifat ihsan, bersifat melakukan kebaikan. Kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Allah berfirman,
dalam surah An-Nur ayat 52. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ayat 51 dan 52 dalam surah An-Nur. Ayat 51 Allah berfirman, surah An-Nur ni juzuk berapa? Juzuk 18. Ayat 51 Allah berfirman yang bermaksud hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak, apabila mereka diseru, apabila mereka didakwah kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan yakni perkara-perkara di antara mereka, agar Rasul memberikan hukum yang sesuai dengan wahyu Allah terhadap isu-isu yang berlaku di antara mereka. An yaqulu sami'na wa ata'na, mereka hanya berkata kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya ataupun beruntung. Itu ayat 51 surah An-Nur. Ayat 52, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, orang-orang yang berjaya. Ini juga disebut perkataan taqwa, wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ayat 52 surah An-Nur. Jadi ayat 51 menceritakan kalau kita orang beriman, tak kira lelaki ataupun perempuan, apabila ada penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah, alim ulama atau guru-guru atau ustaz, mana-mana orang yang mengajak kita kepada Allah dan Rasul agar kita mengikut hukum Allah dan Rasul, kalau kita orang beriman, kita hanya menjawab, kita hanya mengaku sami'na wa ata'na, kami dengar firman Allah, kami dengar sabda Rasulullah, kami dengar hukum Allah, kami patuh kepadanya. Jangan jadi macam satu golongan yang menentang Nabi yang terdahulu dan terkemudian, seperti zaman Nabi Musa, penentang Nabi Musa. Ada penentang zaman dulu, dia kata sami'na wa asayna, kami dengar dan kami derhaka, kami dengar dan kami maksiat, kami lawan, kami tak ikut. Jangan jadi macam tu. Itu sifat orang-orang yang menyeleweng daripada jalan kebenaran. Kami dengar sabda Rasul, kami dengar wahyu yang datang daripada kitab yang diturunkan daripada langit, kami dengar kitab Taurat daripada mulut Nabi Musa, kami dengar sabdaan Nabi Musa, tapi kami asayna makna maksiat, derhaka, tak mau ikut. Itu bukan sifat orang beriman. Kerana orang yakin kepada Allah, hak Allah kata baik, dia akan terima sebagai benda baik. Hak Allah tak bagi, dia akan tak mau dan tolak sebagai benda tak elok, kerana Allah tak bagi. Contoh yang mudah faham, Allah sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan Allah sebut dalam ayat lain wa yurbis sadaqat wa yamhaqullahu riba
wa yurbis sadaqat, Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan, memperbanyakkan sedekah. Jadi kalau kita pakai akal kita, riba yang untung, sedekah yang rugi. Kalau kita ikut hawa nafsu, sedekah rugi, ada 10 ringgit bagi ke orang RM1 tinggal 9. Riba untung, ada 10 ringgit bagi orang utang 10 ringgit, minta dia bayar 12 ringgit. Maka di segi zahirnya riba itu untung, bagi 10 dapat 12. Di segi zahirnya sedekah itu rugi, bagi ada 10 ringgit bagi 2 ringgit tinggal 8. Sedekah 2 ringgit tinggal 8 ringgit. Maka rugilah kita, berkuranganlah harta kita. Bagi orang hutang 10 ringgit, mewajibkan penghutang tu bayar 12 ringgit, untunglah kita 2 ringgit. Itu pikiran kita yang cetek dan penglihatan kita dengan mata kita yang terbatas. Kita fikir cara kita akan kata riba itu untung, kerana bagi orang hutang 10 ringgit minta balik 15 ringgit, untung 5 ringgit. Sedekah itu rugi kerana mengurangkan hak kita. Kita ada 10 ringgit, sedekah ke orang 2 ringgit, sedekah ke orang RM1, sedekah ke orang 5 ringgit, tinggal separuh, tinggal sebahagian. Saya ada 10 ringgit, saya sedekah ke orang sekupang, maka duit saya sudah jadi 9 ringgit 9 kupang, saya dah rugi sekupang. Sebenarnya sekupang yang kamu bagi tak rugi, kerana Allah boleh ganti dalam bentuk yang lain. Kamu ada 10 ringgit bagi ke orang sekupang, 3 ringgit 9 ringgit 9 kupang, mungkin rezeki datang daripada cara-cara yang lain. Yang kamu bagi sekupang kamu nampak kurang, tapi oleh kerana itu Allah suruh, Allah suka, maka Allah murahkan rezeki dari sumber yang lain. Mungkin kamu menega lebih untung. Kalau kamu ada 10 ringgit kamu bagi sekupang, tinggal 9 ringgit 9 kupang, kamu rasa rugi sekupang, tapi mungkin kamu kerja menega buka kedai runcit. Kalau kamu tak bagi sekupang itu 10 ringgit, kamu simpan, tak sedekah langsung, pelanggan boleh jadi main membeli kat kamu hanya 50 orang hari itu. Mungkin mereka beli hanya harga kamu boleh dapat hari itu hanya 200 ringgit. Tapi dengan sebab kamu sedekah sekupang, pagi-pagi pergi sembahyang subuh sekupang dalam tabung masjid contohnya, maka Allah Ta'ala bagi masuk dalam hati pelanggan-pelanggan supaya lebih ramai mai kedai kamu. Yang sepatutnya hari itu pelanggan mai 50 orang, pasal pagi tadi kamu sedekah sekupang, Allah Ta'ala masukkan dalam hati manusia supaya jadi orang yang teringin nak main kedai kamu jadi 100 orang. Sepatutnya kamu jual hari itu dapat 200 ringgit, mungkin boleh dapat 400 ringgit dengan sebab pelanggan bertambah daripada 50 jadi 60, daripada 50 orang jadi 70, boleh daripada 50 orang jadi 100 orang, 100 kali ganda. Aku sedekah pagi tadi sekupang, aku buat kenuri jamu orang tadi sepinggan, aku hanya bagi dia yuran sekolah ke anak yatim tepi rumah aku 50 ringgit untuk dia bayar yuran sekolah. Tiba-tiba Allah hantar pelanggan yang ramai mai kedai aku kerana aku buka kedai makan. Selalu ada mai makan ni ada kot 50 orang sehari. Hari ni aku heran macam mana boleh mai 70 orang. Siapa yang hantar 20 orang mai tadi? Kenapa 20 orang tadi mai? Kenapa duit lebih? Selalu duk jual 200 sampai hari ni dapat 300 ringgit. Mungkin kerana 50 ringgit sekupang 2 kupang yang kamu sedekahkan itu. Hak tu Allah boleh hantar. Mungkin dengan sebab saya tak buka kedai, saya hanya ada dusun. Sebab kamu buat kenuri dusun, buah yang kamu dapat musim ni, durian yang kamu dapat di dusun kamu patutnya 100 biji, tapi kamu ambil 10 biji 5 biji pergi buat kenuri di masjid surau, bagi kepada jiran, bagi kepada orang baik. Allah Ta'ala habarkan malaikat, durian kebik depan sepatutnya dia dapat 200 biji, jangan bagi jadi 200, bagi jadi 250, bagi jadi 300. Kerana masa dia dapat 150 biji 200 biji itu, ada 10 biji dia pergi sedekah ke orang tu. Kalau hak tu sutukir dusun. Kalau hak buat bendang pun begitu juga.
Oleh kerana dia dapat padi, dia syukur, dia keluar zakat, kemudian ada lagi beras dia pergi masak buat kenduri jamu orang, dengan sebab dia sedekah kepada orang beras dia, sepatutnya padi dia musim depan dapat serelung 20 gundi, jadikan 25 gundi. Allah Ta'ala boleh ganti dalam bentuk rezeki dari sumber yang lain. Kita duk nampak aku ada 10 ringgit, aku bagi sekupang, tentu duit aku kurang jadi 9 ringgit 9 kupang. Tapi kita tak nampak Allah Ta'ala boleh bagi dari sumber yang lain. Oh, ada orang kata saya kerja kerajaan, saya jadi cikgu, gaji saya duk teratur, kalau 3,000 tu tak pernah tambah. Orang buka kedai runcit kotlah pelanggan dia kuih ramai. Orang buka kedai makan patutlah kotlah orang main makan kuih ramai. Kemarin main makan 10 orang, hari ni main makan 20 orang. Kemarin main makan 30, hari ni 50, pasal dia sedekah. Allah Ta'ala tunjuk duit dia bertambah dengan sebab pelanggan bertambah. Hak teringin nak pergi kedai lain, lalu ikut kedai kita, berasa nak main kedai kita. Saya jadi cikgu sebulan 3,000. Saya buat ke mana dulu 3,000 tu, tak naik 3,400. Tak, kadang-kadang Allah bagi kat kamu dalam bentuk kesihatan. Bila kamu sihat, duit kamu doktor tak ambil. Kalau kamu sakit, kamu kena bagi duit kat doktor. 3,000 bagi doktor 500, jadi 3,500, jadi 2,500. Mungkin kereta kamu tak rosak. Kalau kamu tak sedekah, Allah Ta'ala suruh malaikat rosakkan kereta kamu 2 kali rosak. Sekali rosak 200, 2 kali rosak 400. Allah boleh simpan duit kamu 3,000 itu dalam bentuk dia jaga kesihatan kamu. Kalau kamu sihat, tak perlu pergi ambil ubat. Kalau kamu tak sihat, kena ambil ubat. Bila ambil ubat, mana ada percuma kena banyak duit. Maka duit yang kamu dapat ditelan oleh doktor. Kalau kereta kamu rosak, duit kamu yang kamu dapat ditelan oleh pomen. Kalau rumah kamu terbakar, duit kamu dapat kena buat rumah baru. Allah jauhkan malapetaka daripada kamu, rezeki kamu terpelihara. Jauhkan penyakit, kamu sihat, duit kamu tak habis. Anak kamu periksa lulus, duit kamu tak habis banyak. Kalau tak lulus, dia ulang sekali lagi, duit kamu habis banyak. Allah boleh ambil duit kita dalam bentuk melalui anak kita, melalui diri kita, melalui kereta kita, melalui rumah kita, melalui kebun kita. Macam-macam cara dia boleh ambil. Mungkin berkat sedekah sekupang RM1 yang kita sedekah, Allah jauhkan kita daripada malapetaka yang boleh mengurangkan duit kita. Sebab itu hadis kata sedekah itu mengusir bala. Innal bala la tataqattas sadaqah. Bala tu tak boleh langkau sedekah. Walaupun kita sedekah hanya sekupang, di segi zahir sedekah itu kurang. Jadi Allah sebut dalam Quran, hampa nampak kurang sebenarnya untung, hampa nampak untung sebenarnya kurang. Kerana hak kurang tu aku suka, hak untung tu aku benci. Apa hak untung aku benci? Riba. Apa hak kurang aku suka? Sedekah. Allah sebut terang-terang dalam Quran, yamhaqullahu riba. Allah hapuskan, musnahkan riba. Musnahkan keberkatan dan kebaikan daripada riba. Wa yurbis sadaqat. Allah menyuburkan sedekah. Sedekah hak sikit jadi banyak, riba hak banyak jadi sikit. Kita bagi orang hutang 1 juta, kita minta dia bayar 3 juta, untung kita 2 juta. Tapi itu riba. Walaupun 2 juta tu nampak banyak, Allah Ta'ala akan tidak berikan keberkatan kerana benda ni Allah benci, Rasulullah benci. Kita ada 100,000, kita sedekah RM100, kurang daripada 100,000 jadi 99,999 ringgit, kurang. Hak kurang tu sebenarnya lebih, kerana aku boleh datangkan sumber dari rezeki-rezeki yang lain. Baru kita nampak bahawasanya kita belanja kawan makan di kedai, walaupun nampak kurang duit kita, insya-Allah mai kot lain. Sama ada mai tu dalam bentuk kesihatan kita terpelihara, duit kita tak habis kat doktor. Kereta kita tak rosak, duit kita tak habis kat mekanik. Rumah kita tak runtuh, duit kita tak habis kat tukang rumah. Baju kita tak cari, tak jahanam, duit kita tak habis kat tukar baju.
kerana beli baju baru ataupun perbaik lain. Maka Allah jauhkan malapetaka yang boleh menimpa dan mengurang duit kita itu, mungkin disebabkan kita sedekah sekupang dua, yang kita nampak aku sedekah tu kurang. Orang tak mau sedekah ni nampak aku kurang. Kalau aku ada RM10 aku bagi sekupang, tentu kurang duit aku RM9 9 kupang. Maka kita bagi sekupang itu, Allah Ta'ala kata aku subur balik, aku ganti balik. Mana ayat kata ganti balik? Terang-terang Allah sebut dalam ayat surah Sabah ayat 30 lebih. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja nafkah yang kamu berikan, pasti Allah ganti balik. Apa saja infak yang kamu berikan, infak kita, sumbangan kita sebagai bapa kepada anak isteri kita, bagi duit untuk pergi sekolah ke anak kita, bagi duit untuk bayar yuran sekolah, beli baju sekolah, bagi orang keluar duit untuk beli beras bagi anak bini kita makan, beli orang keluar duit beli lauk untuk mereka makan, orang keluar duit beli beras, beli lauk untuk buat kenduri, orang keluar duit untuk sedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Semua tu dinilai dan dibayar oleh Allah. Bayar di akhirat itulah yang tertinggi. Kadang-kadang bukan dekat akhirat, di dunia dia bayar dah, di dunia dia ganti dah. Maka dalam kita berusaha nak dapat aktiviti keduniaan kita, mungkin kita buat bendang, kita nak ada padi banyak, mungkin kita buka kedai rujit, kita nak ada pelanggan banyak, pembeli banyak, bukan dekat pelanggan banyak. Ada orang singgah kedai kita tak beli apa pun, dia kata orang masuk kedai aku banyak masuk keluar, dia beli apa? Main tengok beli keluar tu lah, beli sikit-sikit tu lah. Tak idea apa tu. Kita buka kedai runcit, kita mau orang main kedai kita banyak, barang banyak dia beli. Mungkin salah satu cara ni kita sedekah. Kemarin saya singgah satu supermarket, ada seorang hamba Allah orang Kelantan. Saya beli minyak wangi kecil tu lah, bola kereta. Saya kata ke dia, nak beli banyak lah. Encik nak buat apa beli banyak? Nak buh dalam masjid, nak pergi ikat di kipas angin tu, bagi kipas angin pusing, bawa wangi orang. Berapa beli? 7. Tak apa, saya sedekah 1.8 pasal nak buh dalam masjid. Kalau bola kereta saya tak bagi. Dia rugi satu tu bagi percuma, tapi dia dengar kata nak buh dalam masjid, saya bagi percuma. RM10 ni saya sedekah. Pasal encik beli kat saya 7, saya bagi 8. Pasal apa saya nak bagi yang ke-8? Pasal encik habang kat saya nak buh dalam masjid. Dia fikir kau tu, padahal dia duk jual pun sikit-sikit lah, tapi dia fikir bagi sebotol tu, kot lepas ni ramai orang nak main masuk beli kat dia banyak botol lagi. Itu yang kita nak cari. Kelakuan yang aku bagi tempat baik tidak akan pergi secara percuma, tetapi akan datang daripada sumber yang lain. Macam orang mengajar lah. Kadang-kadang dia mengajar, dia tak tahu apa, tapi dia mengajar apa yang dia tahu. Allah Ta'ala buat ilmu yang lain. Ilmu yang kita sampaikan, Allah ganti ilmu yang lain. Duit yang kita guna dalam kebaikan, sama ada kebaikan tu kita beli untuk anak bini kita, makanan, minuman, lauk, cucuk, ataupun duit yang lain kita guna kebaikan tu kita bagi ke orang. Bagi banyak mana? Bagi semua ke? Bagi semua teruk kita. Yang tahap bagi semua ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW minta sumbangan untuk pergi perang, dia bagi semua. Apa yang tinggal kat kamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasul aku tinggal. Dia tahap tinggi, dia bagi semua, betul main lain. Kita bagi semua tak main terus kacau kita. Maka kita nak bagi macam mana nak bagi? Quran habaq siap-siap di awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma yakni sebahagian, min litab'id, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Sebahagian dengan bukan arti separuh. Duit kita ada 100,000, kita bagi ke orang 50,000, tu separuh. Duit kita ada 100,000, nak bagi sebahagian, bagi sekupang, dah sebahagian, dah 100,000 lah. Bagi RM100, dah sebahagian daripada 100,000. Banyak mana kita nak bagi, tu duduk kat kita, bukan ada orang paksa kita.
Banyak mana kita nak sedekah, banyak kita nak buat kenduri, banyak mana kita nak bagi kat jiran. Bukan ada orang paksa kita. Pagi ni aku nak bagi roti canai sebiji kat jiran aku. Jiran tak boleh kata apa. Bagi pun sebiji, bagilah 10 biji. Kalau dia kata, kita asal bagi dah. Banyak songeh dengan kawan ni. Aku bagi sebiji tu betul dah. Kita bagi sebiji, dia terima kasih. Tak bagi, dia tak marah kita. Bukan kita kena sarah dia. Tapi kita bagi kerana kita beramal dengan ayat Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa nafkah yang kamu berikan, Allah ganti balik. Kita beramal dengan hadis yang berbunyi setiap hari ada 2 malaikat dihantar oleh Allah untuk round seluruh dunia. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang memberi infak itu ganti balik. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan daripada diinfakkan itu binasa. Orang kedekut sampai tak berkeluar zakat, zakat itu wajib, jahannam bang. Dia tak menginfakkan, bagi jahannam. Hak duk infak, bagi ganti. Ulama menguraikan hadis itu, maksud bagi ganti itu, kita bos kupang dalam tabung, kita bagi RM1 ke anak kita berbeza nak pergi sekolah, ganti balik. Sama ada kita dapat RM10, kita bagi RM1, kita dapat RM10. Seperti peniaga kedai makan, dia bagi RM1 kepada orang, dia diskaun ke orang. Oh, kira-kira nasi dengan lauk ni harga dia RM7 3 kupang, diskaun 3 kupang, bayar RM7 sudah. Maka dia sedang menyumbang 3 kupang tu. Mudah-mudahan main pelanggan lagi ramai lagi kedai dia. Saya kenal seorang hamba Allah belah ustaz, dia jual sayur. Saya cerita dah tu. Dia jual sayur. Setiap pembeli yang main beli di kedai dia mesti dapat pulangan balik. Kawan ni main beli RM2.5. Kadang-kadang dia tak bagi, dia tak diskaun, masa RM2 5 kupang, 5 kupang tu banyak, beli pun RM2. Dia ambil cabai Melaka 2-3 biji bagi. Main kawan ni pula, cara-cara RM12, 5 kupang, potong 5 kupang, bayar RM12 sudah. Nah, asal 5 2 biji. Kerja dia sedekah ke orang. Sama ada sayur 2-3 sikit, sayur lobak 1-2, daun sup ke, cabai ke, asal 5 ke. Pelanggan dia 30 orang dia potong. Kedai sayur sebelah-sebelah dia relax, tunggu orang tak main. Pelanggan teringin nak pergi beli, pasal beli kat dia sama ada dapat potongan duit ataupun dapat infak, sedekah, hadiah daripada dia. Dia hadiah bukan banyak, cabai Melaka sejemput, buat asal 5 sebiji, potong hak 3 kupang, potong menjadi kosong. Kalau hak 9 kupang dia tak potong lah. Kira-kira RM9 9 kupang. Potong 4 kupang tu dah, RM9.5. Kadang dia buat begitu. Kalau RM9 9 kupang, potong 9 kupang, banyak sangat. Tapi boleh dikatakan kadang-kadang dapat dua-dua. Saya pernah dapat dua-dua. Dia potong 2-3 kupang, dia bagi benar-benar dia nak bagi. Ikut dia nak bagi apa. Orang main beli, dia buat akhlak sedemikian, pembeli tahu kawan jual ni, dia ambil hati aku dengan sepatutnya aku bayar RM7 3 kupang. Dia suruh aku bayar RM7 3 kupang, dia potong. Esok aku main dia potong lagi. Maka tiap-tiap hari dia diulang kerana kedai lain tak potong. Padahal potong bukan banyak apa. Dia ada bagi lagi. Bagi tu bukan jalan cabai Melaka 2-3 biji. Tapi pemberian dia tu menyebabkan orang berasa nak beli. Mudah pergi Mekah buat haji. Duit yang dia duk potong sekupang, 2 kupang, sekupang, 2 kupang, bagi yang bagi yang ni, orang pelanggan terlalu ramai main kat dia, sat dia duit dia ditabung haji penuh, boleh pergi haji awal. Dia pergi haji dengan dalam masa yang cepat, dengan sebab pelanggan dia sekali beratur 30 orang, 40 orang, 30, 40 orang. Tu cerita dia Ustaz. Cerita di belah Selangor. Dia jual cucuk pisang. Cucuk pisang aja. Tapi orang beratur pada pagi sampai petang. Beli cucuk pisang dia pagi, petang tu duk rapuh lagi. Orang yang pekerja dia ramai.
sampai dia dapat duit yang begitu banyak. Tapi setelah dapat duit dia buat apa? Dia buat kenduri di masjid tu, dia buat kenduri di surau tu, dia hantar pergi markah tu. Dia sumbangan dia ada sekali dia beli pisang 1 lori. Menega cucuk pisang boleh jadi jutawan, beli kereta Mercedes besar. Tak logik kita menega cucuk pisang ke tepi jalan mana jumpa jadi orang kaya. Pasal cucuk pisang pun orang nak dapat. Tapi pelanggan dia banyak, orang suka. Saya pun sepi-sepi, saya salah seorang yang beratung pergi beli. Tak larat berdiri nak dapat cucuk pisang. Pasal apa dia buat dia dapat begitu? Kerana setelah dia dapat, ada tempat-tempat yang dia sumbang, dia hantar pergi masjid sikit, orang makan duit daripada untung dia. Esok ada pelanggan lagi ramai nak beli kedai dia. Maka ayat Quran dan hadis tadi kalau kita amal, kita faham, kita sudah beramal dengan ayat ini. Ayat ini kata bila Allah dan Rasul kata kami dengar dan kami taat. Kami di antara yang Allah kata sedekah itu untung, riba itu rugi. Orang yang tak yakin dengan ni dia tak mau sedekah langsung, bahkan dia terlibat dengan riba sebab cepat untung. Dia terlibat dengan rasuah. Rasuah itu untung. Rasuah dalam 500 bilion untung. Rasuah tu rugi walaupun untung rasuah tu sampai 1 juta bilion. Tak kira. Kenapa? Rasuah Allah murka. Segi Zuhair nampak banyak duit berlambak. Saya 10 keturunan makan tak habis duit aku dapat. Allah Ta'ala boleh binasakan kerana itu nama dia rasuah. Walaupun banyak tak terpakai. Tika nombor ekor kena 17 juta. 17 juta pun tak terpakai walaupun banyak, kerana dia datang daripada sumber judi yang Allah haram. Jadi setiap yang Allah haramkan itu menumpah kerugian. Setiap yang Allah wajibkan itu merempah keuntungan. Dalam pepatah ulama dia kata innallaha la ya'muruna illa bima yanfa'una wa in jahilna hikmatahu wala yanhana illa amma yadurruna wa in lam nudrik sirrahu. Innallaha la ya'muruna illa bima yanfa'una wa in jahilna hikmatahu wala yanhana illa amma yadurruna wa in lam nudrik sirrahu. Sesungguhnya Allah tak suruh kita buat sesuatu suruhan, melainkan mesti suruhan itu membawa manfaat mai kat kita, sekalipun kita tak tahu hikmahnya. Allah suruh kita mengaji, suruh kita sembahyang, suruh kita puasa, suruh kita buat benda wajib. Lepas tu galakkan kita buat yang sunat, suruh kita ikut akidah yang betul. Semua suruhan Allah itu mesti bawa untung kat kita yang patuh kepada suruhan itu. Sekalipun kita tak tahu apa hikmah di sebalik suruhan itu. Pi buat sa'i, duk lari sana, lari sini, pi sana, pi sini, sampai tiang hijau, lari pula, lari. Kita kata, tang ni lari, tang ni tak lari. Tang ni jalan, pi sana sampai patah balik, penat gitu saja. Allah suruh kamu sa'i, kamu tak tahu hikmah dah, jangan duk komplain. Buat sudah. Kalau tak mau buat, tak usah duk pergi daripada awal. Dia kata, aku pergi Mekah nak buat umrah ni, tawaf aku mau, sa'i aku tak mau. Tak usah duk pergi daripada awal. Bila kita nak pergi buat umrah, kita kena buat suruhan Allah. Tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pusingan. Apa hikmah sa'i kita pun tak tahu kadang-kadang. Antara 2 tang hijau sunat lari, keluar dari tang hijau tak kedua jalan lari. Pergi melontak, dia berkata lontak syaitan. Tak nampak syaitan pun, tapi kita lontak tang ni. Tak larat nak berebut tang ni, ramai nak melontak dalam kawah ni. Aku nak pergi lontak tang bukit tu seorang-seorang aku. Tak sah haji. Banyak ibadat, perbuatan dalam ibadat haji yang kita tak tahu hikmahnya. Tapi ni Allah suruh, Rasulullah suruh. Rasulullah kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara nak buat haji. Maka kita kerja kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kerana ini adalah suruhan Allah dan Rasul. Walaupun kami tak tahu pasal apa kelebihan buat lagu ni. Maka Allah suruh banyak lagi benda orang kita tak mau ikut. Dia duk merasa tak betul yang ni. Jangan, orang beriman tidak sedemikian.
Orang beriman bila Allah suruh dalam bab ibadat, dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab jenayat, yang ni Allah dan Rasul tetap, aku tak boleh tolak, aku tak boleh pilih hak lain. Kalau aku pilih hak lain, aku tolak, aku menempah kemudaratan dan keburukan. Kerana lawan Allah dan Rasul. tak ikut kehendak Allah dan Rasul. Maka orang beriman dia dengar saja hukum Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita baca dalam wirid lepas sembahyang ketika yang disebut di akhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami minta keampunanmu ya Allah ya Tuhan kami. Wa ilaikal masir, hanya kepada kamu kami akan kembali. Kenapa kita kena dengar firman Allah? Kenapa kita kena dengar sabda Rasulullah? Kenapa kita kena dengar kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah Jumaat? Kerana pendengaran yang kita dengar itu akan bagi panduan hak ni elok, hak ni tak elok. Bila kita dengar hak ni elok, kita ikut hak elok. Kita dengar hak ni tak elok, kita tolak hak tak elok. Wa ata'na, kami taat kepada apa yang kami dengar itu. Bila kita taat dan patuh apa yang kita dengar, hak elok kita dengar, kita faham, kita ikut, hak tak elok kita dengar, kita buang. Hasil itu kita dapat yang berikutnya, iaitu keampunan Allah. Bila kita buat yang Allah suruh, Allah pasti cuci dosa kita. Maka sambungan ayat menyatakan ghufranaka, kami minta engkau ampunkan kami. Kenapa kita kena dengar? Kenapa kita kena taat? Kenapa kita kena cuci dosa minta ampun? Kerana hak ujung menyatakan wa ilaikal masir, hanya kepada engkau kami akan kembali. Kerana semua kita akan mati. Orang yang nak mati bahagia, nak duduk tempat bahagia, mesti tiga sifat ni kena ada setiap hari. Sami'na kena ada, ata'na kena ada, ghufranaka kena ada. Hari-hari kena dengar ayat Quran hadis, hari-hari kena taat Quran hadis, hari-hari kena minta ampun dosa. Mati hari tu dosa dah tak ada. Pasal kita nak mati. Kalau tak fikir mati tak apa lah. Cari dunia sudah. Pasal dia buat kebajikan. Orang semayang kita tak kedua semayang, orang mengaji tak kedua mengaji. Pasal aku tak pakai tak mati dah. Ni pasal kita nak mati masuk kubur, kita tak boleh buat apa lah yang masuk kubur. Dunia orang nak lawan kita, kita boleh lawan balik. Dalam kubur malaikat nak pukul kita, kita tak boleh pukul dia balik. Maka orang yang membaca wirid amanar rasul penutup surah Al-Baqarah, dia kena sifat dengan ayat ni. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Siapa dengar dan taat, wa ulaika humul muflihun, dia tu orang berjaya. Jadi saya buat contoh satu ayat dari sana. Riba dengan sedekah. Sedekah tak wajib. Tak apa, tak bagi tak apa, bagi tak apa, sebab tak wajib. Tapi riba haram. Bila riba tu haram, jangan terlibat dengan yang haram. Sedekah yang wajib nama zakat. Maka kalau kita beramal dengan ayat ni, tanda kita orang beriman. Saya ulang balik. Ayat berapa? Ayat 51 surah An-Nur. Innama kana qaulal mu'minin, hanya saja kata-kata orang-orang beriman. Orang Islam saja kurang iman, dia tak kata lagu ni. Dia kata kita pilih-pilih, hak mana untung kita ambil. Hak untung, hak tak untung tak sah. Riba ni untung kat kita ni. Buat duk tinggal je pakai tak untung kita. Ni pelaburan dalam saham yang kadang-kadang dia masuk ke syarikat yang haram ni, tak boleh tinggal lah, sebab untung ni saham ni. Kita masuk saham tak kira saham tu masuk syarikat arak ke syarikat judi, kelang arak, kelang judi, kita masuk juga. Yang penting dia punya keuntungan dia tinggi. Bos RM10 dapat RM15, untung RM5 ni. Dia duk nampak tang untung, dia tak nampak kata saham dia pi ke kelang arak, pi ke pusat judi, tak kira. Kerana dia nampak untung tang tu saja. Orang beriman tidak sedemikian. Aku yakin hak Allah suruh tu membawa untung bagi aku, hak Allah tak bagi tu rugi. Tak hak suruh yang bernama wajib,
yang tak bagi nama haram, maka kerja aku ialah sami'na wa ata'na. Aku dengar firman Allah sabda Rasulullah, aku taat kepada panduan itu. Wa ulaika humul muflihun, depa tu mesti berjaya. Itu ayat 50 surah 51 surah An-Nur. Ayat 52, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang memiliki 3 sifat berikutnya, dia pasti beruntung dan berjaya. Sifat pertama, mentaati Allah dan Rasul. Sifat kedua, takut kepada Allah. Sifat ketiga, bertakwa kepada Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, taat Allah dan Rasul. Wa yakhshallaha, sifat kedua, takut kepada Allah. Sifat ketiga, wa yattaqihi, bertakwa kepada Allah. Fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan, yang betul-betul beruntung apabila dia ada sifat itu. Jadi ayat 51 dan 52 dalam surah An-Nur yang kita belajar pagi ini menyatakan kalau kita nak ukur kita orang beriman ataupun tidak. Tanda yang pertama, kita kata kami dengar dan taat selama mana ia adalah ucapan seruan kepada mematuhi Allah dan Rasul dan menjadikan Rasul sebagai pemberi hukum kepada kami. Bila siapa-siapa ajak kita patuh kepada Allah dan Rasul, patuh kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah, kita kata aku dengar dan aku taat, maka kita orang beriman. Kalau aku dengar aku tak mau lagi patuh tolak, iman kita masih nipis. Dan orang ini dijanjikan kejayaan hujung ayat wa ulaika humul muflihun. Dan sifat berikutnya, taat kepada Allah dan Rasul, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Fa ulaika humul faizun. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tangan dulu. Mungkin sekali ataupun esok kita baca tajuk lain, kita tengok sesuai tengok. Kalau ada sesuai, kita baca sekali lagi bab taqwa. Lepas tu kita akan pindah tajuk baru, iaitu bab tawakal dan yakin. Kalau betul-betul nak baca bab ni hampir 160 ayat bab taqwa. Kalau sehari satu ayat 160 hari, pakai tak jalan tajuk lain lah. Terlalu banyaknya firman Allah yang berkaitan dengan taqwa. Cuma kita hanya memilih beberapa ayat tertentu kerana kita nak pindah kepada tajuk lain yang lebih banyak lagi berbagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.